Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas Alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan tafsir dan tadabbur surah Quraisy. So pada hari ini insyaAllah kita akan sambung kepada surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Ma'un, ya. Sebelum kita membahaskan tafsiran ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Ma'un ini, mari kita lihat sedikit muqaddimah kepada surah Al-Ma'un. Baik, surah ini disebut nama dia sebagai Al-Ma'un kerana pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan perkataan Al-Ma'un, iaitulah pada ayat 7, wa yamna'unal ma'un, kata Allah, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan, ya. Maka disebutlah nama surah ini sebagai surah Al-Ma'un. Selain daripada itu, setengah ulama juga menyebut nama surah ini sebagai surah Ara'aita kerana surah ini diawali Allah Ta'ala dengan perkataan Ara'aita. Dan ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah Ad-Din kerana pada akhir ayat pertama Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Ad-Din, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dan ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah Yatim, ya, kerana juga wujud perkataan yatim pada surah ini, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah At-Takdzib kerana surah ini menceritakan tentang orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Jadi itulah beberapa nama kepada surah Al-Ma'un ini. Selain Al-Ma'un ada beberapa nama, tetapi yang paling popular, yang masyhur seperti mana kita lihat dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab tafsir, surah ini disebut sebagai surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam semasa baginda masih berada di kota Mekah lagi. So oleh kerana itu ia bahagian daripada surah-surah Makkiyah. Apabila kita melihat dalam Al-Quranul Karim, maka surah Al-Ma'un ini ia adalah surah yang ke-107. Tetapi apabila kita melihat daripada tertibun nuzulnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah, beliau mengatakan bahawa surah ini adalah surah yang ke-17 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Nazalat ba'da surati At-Takatsur wa qabla surati Al-Kafirun. Ia diturunkan kepada Nabi selepas surah At-Takatsur dan sebelum surah Al-Kafirun. Maknanya surah At-Takatsur surah yang ke-16 diturunkan pada Nabi, surah Al-Ma'un ini surah yang ke-17, manakala surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-18 diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, surah Al-Ma'un ini mempunyai sebanyak 7 ayat dan ada sebanyak 25 kalimah. Jadi bila kita hitung daripada 7 ayat ni, maka ada sebanyak 25 kalimah.
Wa hurufuha, manakala huruf-hurufnya pula 125, ada sebanyak 125 huruf. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa tiap-tiap satu huruf daripada Al-Quran ia akan mendatangkan 10 pahala, maka apabila kita membaca surah Al-Ma'un ini dari ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir, maka kita akan dapat pahala lebih kurang sebanyak 1250 pahala. Namun hakikatnya berapakah sebenar kita dapat, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui. Kerana walaupun Nabi mengatakan setiap satu huruf 10 pahala, tetapi kualiti orang yang membaca Al-Quran itu tidaklah sama. Ada di antara mereka yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, mahir, sesuai makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidnya tentu tidak sama dengan mereka yang membaca yang kurang daripada itu, ya. Baik, surah ini ia ada kaitan dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya itulah surah Quraisy yang kita bahaskan sebelumnya. Pada surah Quraisy, Allah Ta'ala ada menyebut alladhi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala telah memberi mereka makan sehingga kan mereka tidak kelaparan. Pada surah Al-Ma'un ini Allah Ta'ala sebut, ya, sifat mereka wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mahu memberi makan kepada orang miskin. Bukan sekadar tidak mahu, menggalakkan orang lain pun untuk mengajak orang lain memberi makan kepada orang miskin, mereka tidak mahu. Ya. Jadi dalam surah Quraisy Allah jelaskan alladzi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala bagi mereka makan. Daripada lapar mereka Allah kenyangkan perut mereka. Tetapi pada surah Al-Ma'un ini Allah sebut sifat mereka yang tidak mahu pula memberi makan atau mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dalam surah Quraisy sebelum ini Allah Ta'ala sebut فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, hendaklah mereka beribadat kepada Rabb al-Bait itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam surah Al-Ma'un ini Allah menjelaskan bagaimana ibadat mereka, salat mereka yang diperuntukkan bukan untuk Allah. Dalam surah Quraisy Allah Ta'ala sebut فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, hendaklah melakukan ibadat untuk Allah. Tetapi dalam surah Al-Ma'un ini Allah menjelaskan alladzina hum yura'un, mereka beribadat untuk menunjuk, untuk memperlihatkan, mempertontonkan kepada orang, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat kedua-dua surah itu, surah Quraisy dengan surah Al-Ma'un yang kita bahaskan ni, dia ada kaitan, ya, ada kaitan perbahasan dia, walaupun tidak mesti sama tetapi bertentangan. Dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala, dalam surah Quraisy Allah Ta'ala sebut ni dekat sini bertentangan perbuatan mereka, begitu. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Baik, pada ayat pertama ni Allah Ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama itu? Ya. Dekat sini bukan artinya mendustakan agama, ya. Tetapi maksudnya adalah mendustakan hari pembalasan, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Maksudnya hari pembalasan. Ad-din itu artinya adalah hari pembalasan. Jadi dahulu orang-orang kafir itu tidak percaya bahawa mereka akan dibangkitkan semula, bahawa amal perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut pada ayat, ara'aita, tahukah engkau? Engkau dekat sini siapa dia? Ia ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kepada kita semua yang membaca ayatnya. Ara'aita, tahukah engkau alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Tahu tak siapa orang yang mendustakan pembalasan itu? Macam mana ciri-ciri mereka? Apa amal-amal mereka? Ni Allah memperkenalkan kepada kita orang yang tidak percaya akan hari pembalasan. Ya. Dahulu ketika mana Rasulullah SAW menyampaikan bahawa apabila kita meninggal dunia, kita akan dibangkitkan semula untuk dibalas Allah Ta'ala semua amal perbuatan yang kita lakukan, mereka orang-orang kafir tidak percaya. Apa mereka kata? A'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'uthun aw aba'unal awwalun. Kata mereka, apakah apabila kami telah dimatikan dan kami telah pun menjadi tanah dan tinggal tulang belulang saja, adakah kami pasti akan dibangkitkan? Begitu juga ayah-ayah kami, datuk-datuk kami yang terdahulu, apakah dibangkitkan? Mereka kata datuk-datuk kami dah mati lama tu, tak ada pun dibangkitkan sampai sekarang, kata mereka. Jadi mereka tidak percaya. Dalam surah Yasin juga Allah Ta'ala sebut, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka berkata, kalau betul kamu kata akan dibangkitkan selepas mati, supaya Allah membalas semua amal perbuatan tu, mereka tanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang itu selepas ia telah hancur di dalam tanah? Orang yang tinggal di dalam tanah tu lebih lama daripada tinggal atas tanah ni. Kita tinggal atas tanah ni berapa puluh tahun lah. Ya? Ada mungkin sampai 80 tahun. Tapi hari ini itu tak ramai. Tak ramai. 70, 60 dah. Out dah. Ada yang lebih ada tetapi tak ramai. Malah ramai juga yang kurang daripada situ. So, kita ni sebenarnya lebih lama duduk di bawah tanah berbanding atas tanah tu. Sehingga kan apabila kita mati, jasad kita ni memang hancur dalam tanah tu. Tinggal tulang belulang. Mungkin tulang belulang pun ada yang hancur. Orang-orang kafir, ketika mana disampaikan kepada mereka bahawa kita akan dibangkitkan semula supaya Allah Ta'ala membalas amal perbuatan yang pernah kita lakukan, bagi mereka itu tak logik. Macam mana orang yang dah meninggal dihidupkan semula? Dah menyatu dah dengan tanah, dah hancur dalam tanah. Macam mana mereka boleh dihidupkan? Dia lupa bahawa yang melakukan itu bukan manusia, tetapi Allah Ta'ala. Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila berkehendak dengan sesuatu, cukup kun fayakun dah berlaku.
Sesuatu yang mustahil bagi kita tak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tak logik menurut akal kita, itu tidak bererti Allah tidak kuasa melakukannya. Allah kuasa. Maka Allah pasti dapat menghidupkan kita semula nanti untuk dibalas amal perbuatan yang kita lakukan, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala menjelaskan ayat 2, 3, 4 sampai seterusnya tentang ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu. Dan ciri-ciri mereka ini semua adalah negatif, buruk. Nanti kita akan bahaskan satu persatu, ya. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sini? Kalau kita perhatikan ini nanti, ternyata orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu, mereka itu mempunyai akhlak yang buruk dan amalan yang buruk. Ya. So maknanya apa? Orang yang percaya akan hari pembalasan, insya-Allah amalan mereka akan baik. Amal perbuatan mereka akan baik. Dekat sinilah letak perbezaan dia. Ternyata mendustakan hari pembalasan itu melahirkan amal-amal yang buruk, manakala mempercayai atau meyakini akan hari pembalasan itu melahirkan amal-amal saleh. Mengapa demikian? Kerana orang-orang yang tidak percaya akan hari pembalasan, mereka tidak membuat sebarang persiapan. Mereka tidak berusaha untuk melakukan amal-amal saleh. Kerana mereka tak percaya akan ada balasan itu, akan ada hari pembalasan, mereka tak percaya. Soleh kerana itu amal mereka pun hanya untuk dunia saja. Dan ketika mana seseorang beramal untuk dunia, yang dia tengok adalah untung rugi, dia tidak mahu merugi. Maka surah ini disebut sebagai surah Al-Ma'un, iaitu surah orang yang tak mahu merugi. Dia tidak mahu memberikan apa yang sepatutnya ia berikan. Dia tak mahu. Mengapa? Orientasi fikiran dia adalah dunia. Kita ni kalau orientasi fikiran kita hanya dunia, kita tidak akan mahu memberi. Kita tidak akan mahu merugi. Kalaupun kita memberi, tetapi tujuan kita benefit dunia, maka Allah Ta'ala sebut, kalau mereka beramal yura'un, mereka nak menunjuk, kerana orientasi mereka dunia, bukan akhirat. Sebab utamanya kerana mereka tidak percaya bahawa ada hari pembalasan. Sebaliknya nanti orang-orang yang mempercayai akan hari pembalasan, mereka akan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Mereka lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Mereka akan memperbaiki amal-amal mereka. Mengapa? Kerana mereka percaya suatu hari nanti semua amal perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan mereka melakukan yang terbaik supaya mendapatkan balasan yang terbaik daripada Allah. Kerana konsep dia, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kebaikan akan dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan, keburukan akan dibalas Allah Ta'ala pula dengan keburukan. Baik, kita lihat satu persatu. Pada ayat 2 Allah Ta'ala sebut, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu yang pertama, adamur rahmah bil aitam. Tak ada kasih sayang dia kepada anak-anak yatim. Alladzina hum mahallur rahmah. Padahal anak-anak yatim itu adalah tempatnya berkasih sayang. Mengapa anak-anak yatim itu tempat berkasih sayang? Li'annal aitama humul ladina matu aba'uhum qabla ayyablagu. Kerana anak-anak yatim ni adalah
orang-orang yang telah ditinggal mati ayah mereka sebelum mereka balik. So oleh kerana itu wahum mahallus syafaqah war rahmah. Mereka itu tempat berkasih sayang, kelembutan. Kerana mereka telah kehilangan susu ayah yang menjadi pelindung, memberikan kasih sayang kepada mereka. So oleh kerana itu Allah Ta'ala galakkan kita untuk berkasih sayang dengan mereka. Tetapi orang-orang yang tidak percaya akan hari pembalasan itu, yang orientasi fikiran mereka adalah dunia, yadu'ul yatim, mereka menolak anak yatim. Yadu'u itu artinya daf'an syadidan, dia tolak dengan begitu keras, ya, dia tolak dengan begitu keras. Artinya ia tidak mahu memberikan kasih sayang, kebaikan kepada anak-anak yatim. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sangat menggalakkan kita untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Hatta sekadar mengusap kepala anak yatim pun sebagai tanda sayang kita, kasih sayang kita, itu digalakkan oleh agama. Ya. So oleh kerana itu kita ambil ibrah daripada ayat 2 ni. Kita yang mengaku beriman akan hari pembalasan perlu kita buktikan dengan berkasih sayang dengan anak-anak yatim. Kerana keyakinan itu memerlukan kepada perbuatan. Dan keyakinan seseorang juga tergambar daripada perbuatan dia. Maka ketika mana Allah Ta'ala menyebut tadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu, Allah Ta'ala jelaskan ciri mereka daripada amalan. Begitu juga orang beriman. Ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang orang beriman, maka ciri mereka dilihat daripada amalan. Maka kita belajar daripada ayat 2 itu. So oleh kerana itu, kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaknya lah kita berkasih sayang dengan anak yatim. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebut dalam hadis, ya, Nabi kata, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa qala bi usbu'ahi al-sabbabah wal wusta. Nabi bagi isyarat macam ni, ana wa kafilul yatim hakadhaini fil jannah. Saya dengan orang yang menjaga anak yatim, bela anak yatim tu seperti ini di dalam syurga. Nabi renggangkan sikit. Artinya apa? Sangat rapat. Satu, dia akan masuk syurga. Ya. Pertama, orang yang menjaga anak yatim, berkasih sayang dengan anak yatim ni akan masuk syurga. Yang kedua, di dalam syurga ia dekat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu berada di dalam syurga pada kedudukan yang paling tinggi. So artinya kalau kita dekat dengan Nabi kerana kita bela anak yatim, peduli dengan anak yatim, so tempat kita pun berada pada tempat yang tinggi. Masya-Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga ada sebut, ya, bahawa kita ini amat penting untuk berkasih sayang dengan anak-anak yatim, ya. Kalau kita lihat dalam surah Ad-Duha sebelum ni, Allah sampai mengatakan fa'ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim juga jangan kau hardik mereka, jangan ucapkan kata-kata yang kasar, yang keras kepada mereka. Jangan. Mengapa? Kerana mereka itu mahallur rahmah, tempat kita berkasih sayang, ya. Kerana mereka telah kehilangan susuk yang memberikan kasih sayang pada mereka. So tugas kita berikan kasih sayang pada mereka. Kalau kita mampu bagi harta, bagi harta. Tak mampu bagi harta, sekurang-kurangnya tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Baik, kita teruskan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala sebut ciri mereka ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi ciri orang yang mendustakan hari pembalasan itu seterusnya ialah ia tidak menggalakkan orang dan diri dia untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya. Orang miskin ni mereka al-muhtaj ila ta'am. Orang yang amat berhajat kepada makanan.
tetapi ia tidak apa nama tidak menggalakkan orang lain, ya, untuk memberi makan, tidak menggalakkan dirinya dan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin itu tadi. Dia tidak mahu, dia tak peduli. Orang susah-susah lah, orang miskin-miskin lah, orang makan tak makan dia tak kisah. Islam tak begitu. Islam tak begitu. Islam menggalakkan kita untuk memberi makan kepada orang miskin. Malah ia adalah amalan yang amat penting. Amalan yang amat penting. Ya. Jadi amalan yang amat penting itu bukan sekadar amalan antara kita dengan Allah, malah kepedulian kita kepada orang-orang miskin itu adalah amalan yang amat penting yang insya-Allah dapat menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga. Ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang ahli syurga dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala sebut antara amalan mereka ialah وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Amalan mereka adalah suka memberi makan kepada siapa? Orang-orang miskin, yatim, dan orang-orang yang berada dalam tahanan. Mereka suka memberi makan, ya, suka memberi makan, kerana makan ini adalah hajat utama manusia. Manusia tak boleh hidup kalau dia tak makan. Maka memberi makan kepada mereka, terutama kepada mereka yang amat memerlukan, maka ia adalah satu sumber pahala yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka tidak mahu. Kerana apa? Orientasi kehidupan dunia. Ya, orientasi kehidupan dunia. Faqulubuhum kal hijarah aw ashaddu qaswah. Orang yang macam ni, hati mereka tu macam batu dah, atau lebih keras daripada batu. Tak ada kasih sayang dia, tak ada rasa kasihan daripada dia melihat orang yang susah, melihat orang yang miskin, melihat orang yang lapar, melihat orang yang tak makan. Tak ada rasa iba dalam hati dia. Ini artinya orang tak ada iman. Maka sebaliknya, kita yang mengaku ada iman dalam hati kita, kita kena menolong orang-orang susah. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu janda-janda ni biasa susah, dan membantu orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, ya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kerana ia menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan orang lain daripada keburukan yang dapat menimpa dia. Jihad juga begitu. Jihad adalah bertujuan untuk menyelamatkan orang-orang beriman daripada kejahatan orang-orang kafir yang dapat membinasakan mereka. Memberi makan, menolong orang-orang miskin juga demikian. Kita selamatkan mereka daripada kelaparan. Maka amalan itu amat penting. Baik, kita lihat yang keempat, ayat 4. Fawailul lil musallin. Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli sembahyang. Ya. Kita teruskan ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan dekat sini, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang atau kebinasaanlah bagi orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Ya. Ayat ini menurut sesetengah ulama ini surah Madaniyah, turun di Madinah. Ya. Menurut setengah ulama ayat ini turun di Madinah. Mengapa begitu? Kerana perbincangan tentang solat itu lebih banyak selepas Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Fawailul lil musallin, binasalah orang-orang yang mendirikan sembahyang. Tentu ayat ini tak boleh kita berhenti dekat sini. Ya. Kata wail dekat sini, ini kalimatun wa'id. Ia adalah kalimah ancaman daripada Allah, yang Allah Ta'ala sebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Makna wail itu ialah al-wa'id asyadid ala ha'ula. Ancaman yang amat keras kepada mereka bahawa akan mendapatkan azab. Siapa konteks dia pada surah Al-Ma'un? Al-musallin. Orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Ya, sama ada yusalluna ma'an nas aw afradan, sama ada mereka sembahyang dengan orang lain ataupun bersendiri. Ya. Tapi solat yang macam mana?
an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka lalai daripada menyempurnakan sembahyang mereka. Oh, maknanya macam manakah itu? La yuqimunaha ala ma yanbaghi. Mereka tidak mendirikannya sebagaimana mestinya. Ya, kita mengerjakan sembahyang tu tak boleh kita buat suka hati. Ada syarat, ada rukun dia. Dan Nabi pun sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Ya. Yuakhirunaha 'anil waqti al-fadil. Mereka suka melambat-lambatkan sembahyang. Jadi alladzina hum an salatihim sahun, ini kata setengah ulama bukan lalai dalam solat tapi lalai daripada mengerjakan sembahyang. Artinya apa? Mereka melambatkan sembahyang daripada waktu yang semestinya. La yuqimuna ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala qu'udaha. Mereka tidak sempurnakan rukuknya, sujudnya, berdirinya, duduknya. La yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin sawa'un kanat Qur'anan aw dhikran. Mereka tidak membaca apa yang sepatutnya mereka baca, sama ada Quran ataupun zikir dalam solat itu. Mengapa? Idza dakhala fi salati wa idza hiya ghafil. Kerana ia lalai. Ya. Jadi mereka sembahyang tetapi lalai. Ya. Ada setengah ulama mengatakan bahawa ayat ini dikhitabkan kepada orang-orang munafik. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ya, bahawa orang-orang munafik itu innal ladzina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina kata Allah Ta'ala wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Orang-orang munafik ni kalau mereka mendirikan sembahyang, mereka dirikan secara bermalas-malasan. Ya. Dan mereka tidak ikhlas dalam melakukannya, ya. Jadi ini ciri mereka. So, pengajaran penting bagi kita daripada ayat 4 ni adalah kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari pembalasan, maka sepatutnya kita mendirikan sembahyang itu dengan sebaik-baiknya. Antaranya ialah kita jaga waktu dia. Sedaya upaya yang kita mampu, kerjakanlah sembahyang itu pada awal waktunya. Ya. Jangan sampai kita suka melambat-lambatkan seperti mana dikatakan dalam satu riwayat, mereka tidak sembahyang zuhur kecuali dah hampir masuk waktu asar, tak sembahyang asar kecuali dah hampir masuk waktu maghrib. Begitulah seterusnya. Jadi mereka lalai daripada mengerjakan sembahyang itu. Kerana solat itu adalah ibadat yang ditentukan waktunya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu satu kewajipan kepada orang-orang beriman yang telah ditetapkan Allah Ta'ala waktunya. Ada ditetapkan waktu dia. Malah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, datang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, iaitulah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, tanya kepada Nabi apa amalan yang paling utama dalam Islam. Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Itu adalah kebaikan yang amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan ayat 6. Alladzina hum yura'un. Juga orang-orang yang berkeadaan riak. Menunjuk. Jadi antara ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu kalau mereka melakukan amalan pun riak, mereka menunjuk pada orang. Ya, menunjuk kepada orang. Mengapa? Sebabnya tadi orientasi mereka adalah dunia. Mereka melakukan amalan bukan untuk akhirat, kerana akhirat mereka tak percaya. Tujuan mereka dunia. So kalau tujuan seseorang dunia, maka dia melakukan satu kebaikan hanya nak menunjuk pada orang, supaya orang nilai dia orang baik, supaya orang kata dia orang yang baik, supaya orang memberikan pujian, sanjungan kepada dia. Yura'un. Ya. Orang-orang yang menunjuk ni tidak ada nilai bagi dia.
Maka di akhirat nanti Allah mengatakan kepada mereka, mintalah ganjaran amalan yang kau lakukan itu kepada orang yang kau menunjuk kepada dia dahulu. Kalau kita riak menunjuk pada orang dalam melakukan amal, di akhirat Allah Ta'ala suruh kita minta ganjaran pahala kita itu kepada dia. Adakah dia boleh bagi pada kita? Tak boleh. Maka orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, mereka melakukan amalan itu semata-mata untuk Allah. Kerana mereka percaya bahawa mereka akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan membalas amal perbuatan mereka. Ya. Baik, yang ketujuh, ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan. Ya. Dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan, mereka ini juga tidak mahu memberikan pertolongan, walaupun pertolongan itu pertolongan yang sedikit. Ya. Enggan, mereka ini enggan untuk mengorbankan sedikit apa yang mestinya mereka keluarkan. Ya. Ada yang sifatnya wajib ataupun dia yang sifatnya sunat. Ya. Baik. Sebelum kita bahaskan tu, kita lihat dulu dari sisi bahasa. Dekat sini Allah Ta'ala sebut وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Apa dia al-ma'un itu? Al-ma'un itu secara bahasa maksudnya al-awani, bejana. Ya. Ya, seperti mungkin timba, dalu, ya, ataupun bejana untuk minum padanya seperti gelas mungkin, ya. Atau lain-lain. Ya. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, mereka enggan daripada memberikan sedikit kepada orang. Artinya dia tidak mahu memberi, hatta dalam perkara yang dipandang kecil. Ya. Hatta dalam perkara yang dipandang kecil sekalipun dia tidak mahu memberinya. Ya. Padahal ia hanyalah perkara-perkara yang dilihat kecil saja, bukan perkara yang besar, ya. Mungkin seperti sekadar timba saja atau lain-lain sebagainya, dia tidak mahu. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ini ciri mereka. Mengapa begitu tadi? Kerana orientasi dunia. Orang dengan orientasi dunia, dia tidak akan mahu mengeluarkan sedikit harta dia untuk diberikan pada orang. Dia tidak mahu menolong orang lain. Ya. Mengapa? Kerana dia hidup untuk dunia, bukan hidup untuk akhirat. Berbeza dengan orang-orang yang hidup dia untuk akhirat. Ya. Dia akan mudah untuk memberi. Mengapa? Kerana dia tahu itu akan menjadi amalan untuk dia, ladang amal bagi dia. Dan itu akan menjadi penolong dia nanti ketika mana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi inilah ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu, ya. Yang pertama tadi, mereka itu tidak berkasih sayang dengan anak yatim, menindas anak-anak yatim, keras dengan anak yatim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mahu menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin, sama ada untuk dirinya ataupun orang lain. Yang ketiga, mereka ini orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sembahyang, ya, atau lalai daripada menyempurnakan sembahyang mereka, sama ada lalai daripada waktunya, lalai daripada melakukan syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang. Seterusnya yang keempat, mereka ini orang-orang yang suka menunjuk. Yang kelima, mereka ini orang-orang yang tidak mahu memberikan sedikit pertolongan pun kepada orang lain. Inilah 5 akhlak buruk yang disebabkan sifat mereka, yang disebabkan sifat mereka yang mendustakan hari pembalasan itu. Jadi kata kuncinya boleh kita ambil, orang yang mendustakan hari pembalasan itu amalan dia buruk, kerana tujuan dia hanya dunia. Kalau orang hanya mengejar dunia, amalan dia buruk, kerana urusan dunia tidak ada halal haram. Di urusan akhirat baru ada halal haram.
Orang yang yakin akan hari akhirat insya-Allah akan melahirkan amal-amal kebaikan. Maka ketika mana Allah Ta'ala sebut beriman kepada Allah, salah satu sandingan yang Allah Ta'ala sebut beriman kepada hari akhirat. Kesempurnaan kita beriman kepada Allah itu juga ditentukan kesempurnaan kita beriman dengan hari akhirat. Kerana beriman dengan hari akhirat, bahawa kita akan mendapatkan belasan amal perbuatan kita, ia dapat melahirkan amal-amal kebaikan insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini, ya. Mungkin ini sebagai pengajaran bagi kita, ya. Yang pertama, hendaklah kita berkasih sayang dengan anak yatim. Pedulilah dengan mereka, jaga mereka. Jangan seperti orang mendustakan hari pembalasan, ya. Yang kedua, marilah kita mendirikan solat pada waktunya dan lakukanlah dengan sesempurna mungkin, ya. Yang ketiga, sentiasalah kita berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan, hatta mungkin perkara-perkara yang dipandang kecil, walaupun sekadar mengorbankan harta kita yang jumlahnya mungkin tidaklah banyak, ya. Yang seterusnya, hendaklah kita beramal ikhlas lillahi ta'ala, bukan kerana nak menunjuk kepada orang ataupun nak mempertontonkan kepada orang-orang lain. InsyaAllah apabila ini kita lakukan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.